Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan rakan-rakan sekalian. Saya harap pagi ini tuan dan puan sentiasa dalam keadaan baik dan sihat Alhamdulillah, insya-Allah. Di hari ini kita sekali lagi kita dapat bersama-sama dan kita dapat meneruskan hari kita dengan apa-apa yang kita dah rancangkan Jadi seperti biasa tuan dan puan, sebagaimana yang saya pernah kemukakan dan kongsikan Jadi mungkin tuan dan puan menonton video ini di platform Facebook dan sebahagian besar daripada tuan dan puan mungkin akan menemui video ini di channel YouTube Jadi tidak kira platform mana yang tuan dan puan pilih untuk menonton video ini, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kerana dari masa ke semasa sebenarnya bilangan view dan juga tuan dan puan yang menonton video ini sebenarnya memberi input dan membantu kepada penyampaian konten dan juga link-link yang saya kongsikan dari masa ke semasa. Jadi untuk itu tuan dan puan sekali lagi saya ingin membawakan satu lagi pendekatan perbincangan topik semasa Jadi yang ini sebenarnya tuan dan puan adalah berkaitan tentang senario semasa. Jadi hari ini saya bawakan tentang bagaimana partnership berdua, ada dua orang rakan sahabat yang berhenti daripada berhenti kerja dan kemudian memulakan perniagaannya. Jadi selepas tempoh setahun, selepas tempoh 12 bulan, mereka sedang mencari jalan penyelesaian untuk menyusun semula dengan arti kata lain ingin menamatkan partnership berkenaan Jadi ini adalah orang kata bagi sesetengah daripada kita senario ini nampak macam biasa tetapi bagi ramai orang senario ini sebenarnya bukan satu perkara biasa kerana dia melibatkan banyak perkara-perkara lain yang perlu kita lihat, yang perlu kita susun, yang perlu kita perbaiki dari masa ke semasa, memandangkan banyak perkara yang ada dan banyak perkara yang perlu diambil kira apabila kita nak apabila kita perlu ataupun kita mahu menamatkan mana-mana hubungan partnership itu tadi Jadi ada banyak perkara yang perlu dipertimbangkan, terutamanya dari segi keuangan. Jadi seperti biasa tuan dan puan saya ingin membawa skop perbincangan ini bermula dengan keadaan ataupun kedudukan status pengurusan perniagaan itu tadi. Jadi pertama sekali apabila senario ini muncul, senario ini datang, pertama sekali soalan saya adalah apakah perniagaan itu diuruskan secara lesen enterprise ataupun secara bersyarikat, adakah PLT atau senyam berhad. Jadi dalam senario ini, dalam kes ini tuan dan puan, perniagaan berpartner ini diuruskan secara enterprise bersama dua orang rakan kongsi. Jadi keadaannya adalah di mana dua orang rakan kongsi ini pernah bekerja di satu pejabat, bekerja dalam satu pejabat dan kemudian mereka sama-sama maksudnya kedua-duanya berhenti kerja daripada syarikat berkenaan. Jadi selepas berhenti kerja itu tuan dan puan, mereka merancang untuk menjalankan perniagaan, iaitu perniagaan yang melibatkan kemahiran ataupun kepakaran masing-masing. Walau bagaimanapun senario ataupun background case ini adalah di mana kedua-duanya tidak mempunyai latar belakang perniagaan. Maksudnya dua-dua ni tak pernah buat bisnes. Walau bagaimanapun saya yakin kedua-duanya sudah menghadiri beberapa kelas, pergi belajar tentang cara pengurusan bisnes. Jadi mereka memulakan bisnes pada awal tahun sehinggalah sekarang, maksudnya dalam tempoh sekarang, maksudnya tahun lepas hingga setahun. Dan apabila mereka menjalankan perniagaan ini, ada beberapa perkara yang berlaku sehinggalah mereka buat keputusan sebenarnya dah masuk quarter 4 tahun lepas, mereka dah nampak bayang-bayang dan sehinggalah Januari tahun ini mereka membuat keputusan untuk mencari jalan penyelesaian, iaitu jalan keluar dengan berpisah, maksudnya menamatkan partnership itu tadi. Jadi apabila sampai kepada saya, bila dimaklumkan tentang enterprise dan masih berumur 12 bulan, jadi saya kata ia adalah satu proses yang lebih mudah untuk diuruskan. Malah kedua-dua partner masih berada dalam hubungan yang baik, maksudnya tak ada lagi bergaduh, tak
tak ada lari dari antara satu sama lain, tak ada. Jadi kedua-dua orang partner ini masih lagi berhubung, maksudnya setiap hari masih lagi bersama-sama dalam pengurusan kedai itu tadi, dan tidak ada isu untuk mencari ataupun nak ke SSM untuk mengeluarkan nama, tak ada masalah. Secara teknikalnya untuk menguruskan dokumentasi pengeluaran nama daripada partnership itu tak ada masalah. Situasinya, cabarannya sebenarnya wujud selepas daripada perbincangan, sebenarnya cabarannya wujud di peringkat peribadi. Saya boleh sebut di peringkat leadership of the partners. Dia bukan kerana model bisnes, bukan kerana perkara yang lain. Core issuesnya adalah tentang the leadership skill, the entrepreneurship skills among the partners. Kita ada 2 orang partner sahaja dan kedua-duanya tidak mempunyai latar belakang perniagaan, dan saya yakin mereka dah pergi kelas lah, ada datang seminar atau seumpama dengannya, tetapi ia tidak mencukupi kerana kedua-duanya baru tahun 2019 berhenti kerja, tahun 2020 mulakan perniagaan dan kini 12 bulan. Jadi pertanyaan saya kepada partner yang pertama tentang jenis lesen yang didaftarkan ataupun syarikat. Kalau enterprise, prosesnya akan jadi lebih mudah kerana dia baru 12 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas tempoh 12 bulan bersama-sama menjalankan perniagaan ini, apakah potensi yang dapat dilihat dari konteks partnership? Maksudnya apabila melihat keadaan partnership itu, apakah ada harapan boleh diteruskan atau tidak? Dan daripada situ partners menjawab bahawa mereka nampak susah untuk diteruskan partnership itu. Jadi maksudnya kedua-duanya sudah bersedia untuk keluar ataupun untuk menutup atau menamatkan partnership berkenaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila nak menamatkan partnership itu, apakah rancangan seterusnya? Jadi apakah rancangan seterusnya itu melibatkan sama ada bisnes itu terus ditutup sepenuhnya ataupun ada salah seorang rakan kongsi yang akan mengambil alih bisnes itu tadi. Itu adalah soalan yang ketiga. Maksudnya apabila ada senario kita nak buat berpecah partner ni tuan dan puan, apabila kita kata kita nak menamatkan satu partnership, dia mesti ada langkah-langkahnya. Jadi ini adalah langkah yang ketiga. Apakah rancangan kedua-dua partner ini tadi? Adakah nak tutup terus bisnes tu, atau salah seorang daripada partner itu akan mengambil alih perniagaan itu dan seorang akan mengundur diri? Jadi ada beberapa option. Dalam keadaan macam ini ada beberapa option di mana salah seorang partner akan mengambil alih kesemuanya. Bermakna apa-apa modal ataupun apa-apa perjanjian tentang pengurusan keuangan, adakah dia berbentuk profit sharing? Kalau ada, macam mana? Adakah dia berbentuk modal yang dijanjikan semua dah masuk ataupun ada yang belum masuk, ataupun bagaimana? Ini semua melibatkan bahagian keuangan. Jadi selepas kita kata apa rancangannya tu tadi, ada perinciannya lagi. Jadi perincian ini sebenarnya memerlukan satu discussion ataupun satu sesi, orang kata perbincangan dengan lebih lanjut untuk menentukan macam mana. Katalah contoh modal bisnes awal itu adalah 100,000. Seorang partner A masukkan 70,000, seorang partner B masukkan 30,000, jadi nilainya 100,000. Jadi sekiranya seorang rakan kongsi itu nak ambil alih, macam mana kiraan dia itu? Macam mana yang nak dibahagikan tu, macam mana? Adakah kedua-dua partner sudah memasukkan sejumlah wang itu secara penuh, atau sebenarnya seorang baru masuk 3,000, seorang baru masuk 10,000, walhal perjanjiannya adalah 100,000. Jadi dalam keadaan ini, apabila tidak ada perjanjian, maka kita akan terus melihat kepada apa yang ada dan keadaan semasa sahaja. Sekiranya apa-apa janji itu secara verbal, maksudnya secara cakap-cakap sahaja, maka kita tak dapat nak dijadikan sandaran, melainkan kedua-dua partner bersetuju. Betul-betul kata dua-dua partner, okay, kami dah bersetuju betul-betul macam ini. Jadi bolehlah diteruskan seperti mana yang dah dijanjikan secara verbal. Tetapi selagi mana tidak ada didokumenkan, maka saya sebenarnya memberitahu kepada partner ini tadi supaya apa persetujuan dalam perbincangan, walaupun perbincangan itu dalam kedai, dituliskan. Okey, contoh kita bersetuju bahawa kita akan menutup bisnes ini. Contoh, kita bersetuju bahawa partner B akan membeli bisnes ini daripada partner A.
Contoh, apakah persetujuannya? Jadi kena tuliskan supaya dapat dirujuk untuk next point. Jadi dalam keadaan senario kes ini tuan dan puan, situasi yang sebenar adalah tentang diri entrepreneur itu sendiri, diri usahawan itu sendiri. Yang pertama sekali perlu jelas dengan apa keputusan yang nak dibuat. Sekiranya sekejap nak tutup, sekejap nak beli, sekejap tak nak jual, sekejap tak nak tutup, tak boleh. Bila kita menguruskan perniagaan, salah satu kemahiran yang ada sebagai entrepreneurs, one of the entrepreneurship skills is to make solid decision. Kita kena buat terus keputusan yang firm tu tadi, yang solid tu tadi, keputusan. Kalau nak teruskan. Kalau nak jual. Dia tak boleh hari ni saya nak belilah, besok saya tak jadilah nak beli daripada awak, lusa kita tutuplah bisnes ni. Dia tak boleh. Salah satu kemahiran ataupun skill yang perlu ada sebagai usahawan adalah membuat keputusan. Jadi selepas 12 bulan menjalankan perniagaan, masuk bulan ke-13 dan bulan ke-14 ini, maka perlu ada satu keputusan yang khusus untuk tuan buat untuk meneruskan perniagaan ataupun tutup atau macam mana. Jadi dua orang partner akan mempunyai keperluan yang berbeza, akan mempunyai situasi yang berbeza dan akan membuat keputusan secara kolektif berdua. Kena buat keputusan secara kolektif berdua. Sekiranya seorang akan keluar dan menjual kepada seorang lagi, maka uruskan di peringkat SSM-nya kena diuruskan, dan di peringkat transfer tu tadi perlu diuruskan. Sekiranya nak tutup terus, itu pun perlu diuruskan. Mungkin semua bisnes itu dijual kepada mana-mana, kalau ada aset-aset itu dijual dan dibahagikan mengikut modal, mengikut nilai modal yang dibawa masuk. Katalah seorang masukkan 70%, seorang masuk 30%, maka dibahagikan selepas ditolak kos semua, apa yang tinggal itu dibahagikan. Dan kemudian ke SSM dan tutup sijil SSM itulah, maksudnya tamatkan terus tutup sijil itu supaya tidak ada kesan-kesan yang kita tak mahu pada masa akan datang. Jadi perpecahan partnership ini tuan dan puan adalah satu perkara yang biasa, dan dalam banyak senario yang saya jumpa, ini adalah the core issues is about the entrepreneur himself. Bukan pasal business model. Kebanyakannya business model dah cantik, business tu boleh buat profit, tetapi sebenarnya partner ni, kalau ada dua orang ni, isunya dia berdua ni. Sama ada, contoh satu, tidak ada business acumen, maksudnya tak ada kefahaman bisnes. Tak ada kefahaman bisnes ni maksudnya dia buat cacar marba, ikut suka hati dia nak buat macam mana. Dia tak ada satu peraturan yang dia set sendiri. Sebagai contoh, katalah proses untuk menjual, proses untuk mendapatkan supplier, proses untuk menyimpan stok. Asas tu pun tak ada, langsung tak ada. Jadi kalau tak ada, memang tak boleh tuan dan puan, walaupun kita ada modal yang besar, kita ada 50,000, kita ada 100,000, jadi perjalanan bisnes tu tak akan berjalan. Business acumen, itu yang penting. Dan antara yang lain yang termasuk dalam kategori business acumen ini adalah kefahaman kepada struktur penyusunan bisnes tu tadi, di mana kita perlu tahu bahawa ada pengasingan kuasa. Kalau kita ada dua partner, kita mesti jelas dengan kuasa masing-masing. Contoh, seorang jaga bahagian finance, account, administration, HR, contohlah. Seorang lagi akan menjaga sepenuhnya bahagian operation, deliverables. Tengoklah bisnes tu apa. Kalau bisnes servis tu di bahagian operation yang deliverables. Kalau bahagian kalau ada memang fokus kepada produk, dia lebih kepada bahagian operation itu. Jadi kena dipecahkan tugas-tugas ni tadi. Jadi sekiranya dua orang partner ini, seorang ini hanya memang memberi duit sahaja, seorang sahaja yang menjalankan kesemuanya, pun mesti jelas apa skop kerja dan hubungannya. Tidak ada istilah apabila kita berpartner kita buat sama-sama, tak boleh. Dia tak boleh kita buat sama-sama, kerana akhirnya tidak ada siapa-siapa pun yang melakukan apa-apa, atau hanya seorang saja yang melakukan semua perkara. Yang akan menimbulkan keadaan di mana tidak puas hati, kita tahu ada perkara yang tak betul tapi tak boleh dibetulkan, ataupun kita tak tahu apa perkara yang betul yang sepatutnya kita lakukan. Jadi antara faktor yang besar kegagalan partnership ini sebenarnya tuan dan puan adalah diri partner itu sendiri.
Jadi apakah selain daripada business acumen itu, yang pertama, kedua, apakah setiap individu dalam berpartner itu mempunyai ciri-ciri partner? Adakah mereka ini sesuai menjadi orang yang berpartner? Itu pun perlu dilihat. Sekiranya kita masih ada budaya kita nak kontrol semua benda, kita nak buat keputusan kita sendiri sahaja, maka dia lebih sesuai dengan individu, sole proprietorship. Kalau tuan dan puan jenis yang macam itu, walaupun buka Senian Berhad, tuan dan puan masih boleh lagi gunakan single person company. Tuan seorang boleh. Sekiranya berpartner itu menjadi perkara yang lebih buruk, maka tuan dan puan teruskanlah menjalankan perniagaan secara solo. Bisnes berpartner ini bukan untuk semua orang, tetapi ada cara bagaimana kita nak mengurus partnership, bagaimana kita nak meningkatkan kemahiran diri kita supaya kita menjadi partner yang baik, dan pada masa yang sama kita boleh attract partner yang betul untuk kita menjalankan bisnes. Kita mesti boleh menarik, ada daya penarik untuk orang yang sesuai jadi partner kita. Kalau kita nak berpartner sekalipun tapi kita tak ada ciri-ciri itu, orang yang datang tu dia tak akan dapat berpartner dengan kita pun. Kalau berpartner pun dia tak akan jadilah, dia tak akan jadi. Jadi kena tengok keadaan ini. Jadi kalau tuan dan puan tanya saya, dari segi pengalaman berpartner ini 5 tahun 5 tahun secara khusus dan secara formal, menguruskan beberapa buah syarikat, menjadi moderator dan juga duduk sebagai ahli lembaga pengarah dalam syarikat-syarikat tertentu. Ia memberikan satu pengalaman di mana partnership ini perlu diurus dengan betul tuan dan puan, dan bukan semua orang sesuai untuk berada dalam model partnership. Model partnership ni ada banyak. Tidak semestinya kita menjadi pemegang saham ataupun menjadi pemilik bersama. Kita masih boleh ada model partnership tetapi dengan cara yang berbeza pengurusannya. Jadi yang ini tuan dan puan adalah perkara-perkara yang berbentuk teknikal, dan ada perkara-perkara yang saya sarankan untuk tuan dan puan berbincang secara personal, kerana model yang sesuai untuk orang A tidak semestinya sesuai untuk orang B. Dia kadang-kadang untuk orang A pun kita kena buat A++. Kadang-kadang untuk orang B pun kita kena buat B-. Dia tak ada satu yang sesuai untuk semua orang. Memang modelnya sama, partnership, betul, kita kata partnership, tetapi macam mana kerangka yang kita nak susun tu tadi. What kind of partnership are we talking about? All the partners must hold shares in the company. Jadi itu adalah perkara-perkara perincian yang perlu kita lihat apabila kita menyusun dan kita bercakap tentang partnership ni tadi. Jadi tuan dan puan, apabila tuan dan puan berjumpa dengan company secretary, mereka akan memberi khidmat nasihat ataupun maklumat-maklumat yang berkaitan tentang pengurusan syarikat. Pengurusan syarikat PLT atau Senian Berhad. Jadi struktur-struktur itu sebenarnya, documentation itu sebenarnya memang company secretary mempunyai kemahiran dan kepakaran yang khusus, kerana mereka ada lesen khas untuk menjadi seorang company secretary. Jadi kalau syarikat Senian Berhad. Jadi kalau tuan dan puan bermula dengan enterprise dan masih lagi dalam tempoh yang baru, kurang daripada 3 tahun, adalah lebih mudah untuk tuan dan puan buat keputusan segera. Bilangan partner yang lebih sedikit, lebih mudah untuk tuan dan puan uruskan berbanding dengan perniagaan yang ada ramai partner itu tadi. Dan partner dalam konteks ini adalah pemilik bersama. Dalam situasi yang saya bincangkan ini, 2 orang partner tadi adalah pemilik bersama kerana dua-dua meletakkan modalnya dan dua-dua sebenarnya sama-sama bekerja dalam bisnes yang mereka buka itu tadi. Jadi tuan dan puan, dalam pengurusan partnership ini, tuan dan puan, satu perkara tuan dan puan adalah saya mengambil pendekatan untuk menjaga hubungan baik. Sekiranya tuan dan puan datang membawa konteks perkara-perkara yang tuan dan puan nak bincangkan, saya dahulukan yang itu, menjaga hubungan baik. Kerana berniaga ini tuan dan puan, perniagaan ini merupakan salah satu jalan untuk kita membuat kebaikan. Salah satu jalan yang kita pilih untuk membuat kebaikan. Ada banyak jalan lain, tetapi kita pilih untuk berniaga. Jadi kalau kita memang ada musuh, bukan yang kita cari, ia berlaku secara semula, jadi itu di luar kawalan kita. Tetapi kita tidak perlu melakukan perkara-perkara yang mengundang musuh kepada kita. Kita tak perlu buat perkara-perkara yang mengundang musuh. Tetapi kalau kita buat satu perkara
tetapi muncul musuh tu, itu di luar kawalan. Maksudnya orang tak suka, orang benci, itu di luar kawalan kita. Tetapi kita tidak buat satu perkara tu dengan tujuan untuk supaya kita dibenci, untuk supaya kita dimusuhi, tidak. Kita melakukan perkara-perkara tertentu, keputusan-keputusan tertentu dalam perniagaan adalah atas tujuan khusus. Apabila kita berniaga itu kita ada tujuannya. Jadi apabila kita buat dengan betul dengan tujuan tu, secara automatik kita akan dapat tolong orang, secara automatik kita akan dapat melakukan banyak perkara kebaikan. Jadi pendekatan saya macam itu. Jadi apabila tuan dan puan ada isu berpartner dengan partner, pertama sekali yang menjadi asas dasar perbincangan adalah menjaga hubungan baik. Jadi sekiranya perlu pecah partner itu, buatlah dengan keadaan baik. Walau bagaimanapun dalam proses tu sekiranya berlaku konflik atau apa-apa, ia adalah perkara yang kita perlu lalui. Kita tak boleh nak anggap everything is beautiful. We can't expect everything perfect in our life. There must be some mistakes, there must be haters, there must be some people who don't like us. There will always be. Dia akan ada macam itu. Jadi kita terima, tapi pada masa yang sama kita jelas dengan apa yang kita buat dan kita tahu tentang keputusan-keputusan yang kita buat. Kita mahu mengelakkan perkara yang lebih buruk untuk jangka masa yang panjang. Katalah 12 bulan kita sudah berpartner dan kita sudah boleh buat satu evaluation. Kita boleh buat satu review sama ada partnership ini boleh diteruskan atau tidak. Dan saya sebenarnya gembira apabila partner ini datang dan bertanya kepada saya kerana ia masih di peringkat awal 12 bulan. Sekiranya tuan dan puan dah buat lama, dia akan jadi masalah yang lebih besar untuk diselesaikan. Jadi sekiranya tuan dan puan baru 12 bulan ada isu begini, cepat-cepat segera cari jalan penyelesaian. Jangan jangan tinggalkan emosi itu. Maksudnya sayanglah bisnes ni, kita dah gini-gini, sayang perkataan yang berbentuk emosi ini kita letak tepi. Kita lihat apakah orang kata solusi daripada sekarang ke depan. Yang sudah lepas tu kita tak boleh nak buat apa, yang tuan-tuan puan. Yang dah lepas kita nak baiki pun tak boleh kerana dia tidak ada impact apa-apa. Contohlah okey, selama ni kita tak buat job description, kita nak buat. Tak perlu dah kerana dalam tempoh 12 bulan itu sepatutnya dah dibuat. Kalau tak buat juga, maksudnya partnership itu boleh dibaiki atau tidak. Kenapa 12 bulan masih tidak ada tindakan? Kalau memang 12 bulan tak ada tindakan, apakah yang menyebabkan untuk tempoh akan datang kita yakin akan ada tindakan? Kalau 12 bulan kita tak boleh nak buat decision dalam tempoh 12 bulan, apa yang menyebabkan kita yakin kita boleh buat decision pada masa akan datang? Jadi lebih baik sekarang ini diputuskan supaya partner berdua ini boleh meneruskan dengan satu perkara atau jalan lain yang lebih harmoni, yang lebih baik. Jadi untuk itu tuan dan puan, ada beberapa perkara perincian dalam perbincangan kes ini kerana ini adalah kes benar, tidak saya dedahkan. Jadi tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan sendiri mempunyai senario yang sama, saya sarankan tuan dan puan ambil sesi khusus. Kalau setakat 30 minit dalam telefon itu hanya sekadar orang kata general advice, general saja. Tidak boleh nak terus menjurus dan terus menjurus dan terus melihat keadaan situasi tuan dan puan, tak boleh. Jadi 30 minit sesi tuan dan puan boleh dapatkan di www.rominaomar.com, tetapi ia hanyalah untuk menilai di peringkat asas sahaja. Tindakan lanjut itu ada banyak implikasi dan ada banyak step-step yang perlu kita buat supaya kedua-dua pihak dalam partnership itu dapat meneruskan keadaan dengan baik selepas daripada perpecahan partner itu tadi. Jadi itu adalah keadaan yang benar tuan dan puan. Jadi kepada tuan dan puan yang dalam keadaan sekarang perlu review ataupun perlu semak semula apakah partnership tuan dan puan perlu diteruskan atau tidak, ini adalah masanya sebelum kita masuk ke tahun 2021 ini dengan lebih jauh. Jadi Januari, Februari ini terus buat keputusan. Jadi sekurang-kurangnya sekiranya kita perlu tamatkan partnership, kita boleh tamatkan. Sekiranya kita perlu teruskan dengan perniagaan lain, kita boleh buat dengan keadaan semasa ni tadi. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton di channel YouTube dan juga di platform Facebook. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sehingga kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.